أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita diberikan keizinan oleh Allah untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita kepadanya. Dalam masa yang sama kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pada perbincangan kita yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Ayat ini sangat besar kedudukannya dan menimbulkan beberapa persoalan kerana ia berkait dengan masalah usul akidah dan masalah cabang yang memperbincangkan persoalan darah. Dalam setiap fasal yang dibincangkan ada beberapa kemusykilan yang kesemuanya dapat digariskan kepada 5 persoalan. Persoalan pertama tentang sebab ayat ini turun. Diriwayatkan daripada Bani Israel bahawa telah berlaku dalam kalangan mereka seseorang yang membunuh seorang secara muslihat kerana suatu sebab yang diperselisihkan. Mayat mangsa itu kemudiannya dicampakkan di tempat orang ramai, sedangkan mangsa itu merupakan saudara mara si pembunuh. Dengan cara itu dia mendakwa
bahawa orang ramai tersebut yang membunuhnya. Hal tersebut diadukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu si pembunuh ini berkata, saudaraku ini dibunuh oleh mereka kerana saya dapati mayatnya berada di tempat mereka. Lantas mereka menyangka hal itu dan meminta Nabi Musa alaihissalam memutuskan ke atas mereka dengan meminta Allah menunjukkan kebenaran. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Setelah itu baginda menyuruh mereka menyembelih seekor lembu dan mengambil salah satu anggotanya untuk dipukul kepada mayat yang kemudiannya akan hidup, dan menceritakan siapa pembunuhnya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang sifat-sifat lembu tersebut. Mereka memberatkan persoalan itu, lalu Allah memberatkan mereka sehingga akhirnya diberitahu tentang sifat lembu tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka pun mencari lembu tersebut, tetapi tidak menemuinya, melainkan seekor lembu yang dimiliki oleh seorang lelaki yang berbakti kepada ibu bapanya atau salah seorang daripadanya. Lelaki itu memberikan lembu tersebut dengan meminta bayaran emas sebanyak yang dapat dimuatkan oleh kulit itu. Lalu mereka berusaha mendapatkan emas tersebut. Akhirnya lelaki dahulunya yang miskin itu menjadi kaya raya. Kemudian mereka menyembelih lembu itu lalu memukul mayat tersebut. Dengan sebahagian anggota lembu itu, mayat tersebut hidup semula lalu berkata, aku dibunuh oleh si fulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat ini, kita akan teringat dalam surah Al-Baqarah. Apa sebab nama surah itu surah Al-Baqarah? Sebabnya cerita ni, inilah cerita yang menyebabkan surah itu dinamakan surah Al-Baqarah. Kerana ada sesuatu yang berlaku pada zaman Bani Israel. Nabi SAW cerita tentang mereka ini, di mana diriwayatkan bahawa orang Israel dulu telah berlaku satu pembunuhan, yang mana kita tak tahulah sebab apa mereka berlaku tu pembunuhan tu. Cuma ceritanya berlakulah pembunuhan. Akhirnya mayat itu dicampakkan ke kawasan orang ramai. Bila waktu pagi, orang baru nak keluar, sebelum orang keluar dia pun datang. Dia dah buat bising. Dia kata ni mayat, ada jumpa mayat ni. Orang tu sebut bila jumpa mayat, orang ramai pun datang lah. Datang nak tengok mayat siapa. Dan bila tengok mayat siapa, akhirnya orang duk bincang siapa pembunuhnya. Maka si pembunuh ini memang dia memainkan peranan lah dalam waktu itu. Antaranya ialah dia mengatakan bahawa pembunuh ni mesti duduk kawasan ni, orang-orang sini juga, sebab duduk sini mayat ni. Bincang punya bincang, akhirnya dia orang kata, apa nak susah, dalam kalangan kita ni ada Rasul, pergilah tanya dia. Pergi tanya dia. Jadi tugas Nabi ni besar tak? Sampai ki bunuh pun orang kita tanya dia. Jadi satu hal pula pada dia. Kerja dia ni menyampaikan, kerja dia ni bagi tahu tentang kebenaran. Tapi masyarakat waktu itu sampai kepada ada kes bunuh pun cari Nabi juga, sakit pun cari Nabi juga, tanya ubat macam mana. Jadi apa semua benda pergi berjumpa dengan Rasul, pergi berjumpa dengan Nabi. Jadi pergilah ramai-ramai berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila sampai rumah Nabi Musa, sampai ke sana, maka mereka pun bertanyalah Nabi Musa alaihissalam cerita apa yang berlaku dulu. Cerita pada Nabi Musa. Maka
yang membunuh ni kata, aku duduk rasa yang bunuh ni orang sini lah. Sebab mayat ni duduk kawasan ni, mesti geng-geng ni yang bunuh. Maka boleh tak wahai Nabi Musa minta kepada Allah tunjukkan kebenaran dia? Kata. Jadi bila datang kepada Nabi Musa ni tanya tentang pembunuhan, bukan perkara biasa, serius. Dan kadang-kadang bila kita sebut pembunuhan ni kita rasa susah hati juga. Sebab dalam masyarakat kita sekarang berlakunya pembunuhan itu terlalu kerap kita dengar. Baru ni 2 beranak, laki ayah, anak perempuan dia dibunuh di apartment, tak payah sebutlah tempat tu kan. Kita rasa susah hati sebab apartment ni kawasan orang ramai, tak? Bukan kawasan yang tengah hari tak ada orang apa semua. Biasanya ada orang. Kita pun rasa susah hati. Kenapa perkara-perkara gitu boleh berlaku? Tu tak payah sebutlah, orang lain banyak lagi. Cuma nak sebutnya, benda ni bukan zaman dulu je berlaku, zaman kita juga berlaku. Cuma zaman dulu ada Rasul. Kita dah tak ada Rasul lah. Jadi dia orang pergi tanya Nabi Musa AS, minta dengan Allah tunjuk. Nabi Musa AS berdoa pada Allah, dan Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Musa, apa dia? Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Tu yang ada dalam kitab kita tu. Bila orang bagi tanya Nabi Musa nak tahu siapa pembunuh, Nabi Musa kata apa? Allah suruh sebelah lembu. Perkataan itu innallah, kalau tuan-tuan tengok dalam kata ini, Nabi Musa kata innallah, sesungguhnya Allah, menggunakan lafaz taukid. Dia strengthkan ayat tu, dia tekankan ayat tu, nak bagi tahu bukan cerita reka-reka ni. Bahkan yang bercakap itu adalah Rasul satu. Dan kita tahu perkataan Rasul adalah betul, kerana yang dia bercakap itu adalah wahyu daripada Allah. Yang kedua, dia sebut lagi Allah yang suruh. Bukan bila orang pergi tanya Nabi Musa, Nabi Musa kata pergi sembelih lembu gitu. Tak. Nabi Musa sebut Allah yang suruh. Jadi bila Allah yang suruh, kau nak tunggu apa lagi? Kau nak, kita kata apa, nak argue apa laginya? Kerana yang perintahkan itu datang daripada Allah. Patutnya kau buat lah. Tapi jenis manusia ni walaupun sebut nama Allah, kalau dia tak nak buat pun tak nak buat. Kan? Kita baca ayat Quran, dia kata ni daripada Allah. Dia nak buat, dia tak nak buat, ikut anak dia. Kan? Begitu keadaan dia. Kita kata wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Siapa suruh dirikanlah sembahyang? Allah. Bila Allah yang suruh, patutnya tak ada lah orang tak sembahyang. Tapi berapa ramai yang tak sembahyang? Fikir sendiri. Betul. Berapa ramai tak? Ramai. Allah Ta'ala kata wa atuz zakah, bayarlah zakat. Patutnya tak ada lagi dah, bayar je lah, kerana yang perintah itu adalah Allah. Tapi masih lagi berlaku keadaan sebaliknya, kerana itulah sifat manusia. Bila Nabi Musa kata Allah Ta'ala suruh sembelih lembu, antazbahu baqarah. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni, betul tak? Baqarah, sembelihlah lembu mana pun. Kataan tu umum, nakirah. Nakirah datang dalam keadaan umum. Bukan Allah Ta'ala sebut innallaha ya'murukum antazbahul baqarah. Itu lain. Tapi Allah Ta'ala sebut antazbahu baqarah. Kau sebenarnya lembu mana pun, tak ada masalah. Pada permulaannya begitulah. Patutnya ketika Allah suruh sembelih lembu tu, selesai, dia sembelih lembu. Tapi dia jadi masalah. Yang pertama sekali masalahnya, bila seorang Rasul bercakap, dia boleh buat main-main. Dia ingat yang bercakap tu ustaz biasa, yang bercakap tu orang tok mengulu, ikut anda dia nak kata apa. Bukan, ini Rasul. Dia orang tahu itu Rasul. Apa dia kata? Dia kata qalu atatakhizuna huzwa. Mereka beritahu kepada Nabi Musa, kau ingat kami ni main-main ke? Kau ingat kami ni mari ni tanya kau ni, ini main-main ke? Sebagai satu permainan ke? Ya. Pasal kalau, yelah, bukan saya nak kata, cuma bagaimana mereka mempercayai seorang Rasul? Begitu. Bagaimana kita juga mempercayai kata-kata Nabi Muhammad SAW? Walaupun dari sudut akal kita, apa hal pulaknya?
Di sini nak mengajar kita, bila perkataan daripada Rasul dan perkataan itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang daripada nabi-nabi, tak kisahlah selagi mana dia utusan Allah, wajib kepada kita mempercayainya. Kan kadang-kadang sudah akal kita, biar betul. Betul ke begini? Tak. Apa tak? Tapi itulah bila Nabi suruh, Rasul suruh, jalan je lah. Tapi dia boleh kata pula kepada Nabi Musa, kau ingat kami main-main? Kami nanya benda besar. Bunuh orang. Tak. Lain kalau tuan-tuan pergi pejabat polis, buat report, kan polis kata pergi sembelih lembu, sungguh, pasal ayah cakap itu manusia biasa. Kan, orang buat report tu kita sembelih lembu pula. Kan, boleh kita kata itu. Pasal tu manusia biasa. Yang bercakap ni Rasul. Dan dia pula cakap yang suruh ni adalah Allah. Betul tak Allah? Jadi bila dia kata begitu, dia kata kau ingat kami main-main. Ni perangai Bani Israel yang suka mempersoalkan. Ni Bani Israel. Sebab tu Guru kita kata yang jadi banyak tanya ni lemah imannya kerana ikut Bani Israel. Tu Guru mana wallahu alam. Jika tidak orang ramai cakap, tak boleh pakai pun. Baik. Bila Nabi Musa dengar begitu, Nabi Musa kata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah, aku minta berlindunglah dengan Allah daripada menjadi di kalangan orang-orang yang jahil. Susah jadi orang jahil ni, serba tak kena. Orang suruh mengaji malah. Orang suruh belajar rasa pandai dah. Tuan-tuan. Lah, duduk hidup dalam kejahilan. Sebab apa? Sebab dia tidak sedar yang diri dia berada dalam kejahilan. Kita selalu diberitahu manusia ni ada 4 sifat. Kan? Yang tahu dia jahil, tak ada masalah. Dia jahil dan tahu diri dia jahil. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya, dia jahil dan tak tahu diri itu jahil. Ni memang masalah sekali. Ini masalah. Dia alim, dia tak tahu dia alim. Okey. Dia alim, dia tahu dia alim. Okey. Tapi yang masalah sekali ketika mana kau bodoh, kau tak tahu diri kau bodoh. Itu masalah. Bahkan kau rasa kau pandai lebih daripada orang lain. Masalah besar. Masalah besar. Sebab manusia ni diajar dalam hidup dia, tidak semua benda kita tahu. Sebab tu dalam kehidupan kita belajar ni tidak habis. Sebagai manusia seperti saya, belajar kita tak kena belajar. Kenapa? Kerana banyak benda yang saya tidak tahu. Sama, tak-tahu begitu. Bukan semua benda yang bila sebut, alah ustaz kan? Ingat ustaz semua tahu ke? Bukan semua benda dia tahu. Ada benda yang dia tahu, ada benda yang dia tidak tahu. Tanya tukang masak. Kan? Semua benda tukang masak tahu ke nak masak? Banyak benda je yang dia tak tahu. Tidak mesti begitu. Bila sebut pomen, ada semua benda pomen tahu. Ada benda yang dia tidak tahu. Biasalah tu. Nama manusia. Jadi bila sebut, mentang-mentang dia tu begini, cikgu, dia mesti tahu semua. Mana ada gitu. Profesor, botak apa kepala dia, tak semua tahu. Orang kita bila sebut profesor mesti botak kepala. Ramai saya jumpa profesor tak botak pun rambut dia. Tak ada je rambut. Tak botak pun kepala. Kira profesor ke botak naya tu. Jadi tu keadaan dia. Sebut je profesor botak. Aduh rakam. Dan dia gambarkan profesor tu mesti botak kepala, mesti pakai spek. Kalau tak pakai spek bukan profesor. Sebab dia kira malas membaca. Orang baca ni kena pakai spek. Padahal orang pakai spek tu dia kecil dia pakai. Begitu kan. Tapi nak sebutnya begitu keadaan Bani Israel ni. Allahu Akbar. Maka Nabi Musa kata, aku minta berlindunglah daripada jadi orang jahil ni. Teruk. Teruk. Kesalahan, kejahilan itu. Tu, bukan mudah lah. Bukan mudah. Baik. Bila begitu, bila Nabi Musa kata gitu, dia pun kata, okeylah. Boleh tak tanya Tuhan kamu? Sebenarnya dia nak lembu macam mana? Ni dia mula ni. Perangai. Yang ni tetap boleh tengok dalam Al-Quran. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Boleh tak tanya lembu yang jenis mana dia nak? Ni
Cerdik tak cerdik tak? Tak cerdik lah. Sebab tadi, kalau dia pergi sembelih lembu, selesai masalah. Sebab Tuhan kata, pergi lah sembelih lembu. Ni kau dah tak tanya, kau dah buat masalah, kau dah cari pasal, kau cari pasal. Patutnya, dia cari lembu, ambil lembu Pak Mak ke, lembu Ajillah ke, kau anda. Lembu siapa pun. Ambil je dah. Pergi sembelih. Kan? Dah sekarang kau tanya, lembu jenis mana? Dah, Allah Ta'ala kata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Tak pasal-pasal. Boleh? Kau nak tahu lembu macam mana? Baik, Allah bagi tahu kata Nabi Musa. Nak lembu la faridun wala bikrun. Tak tua, tak muda. Susah dah tu. Hak tua kan takut nyanyak dah. Ha. Cari hak muda sangat pun jangan juga budak-budak kan. Dah ambil yang mana? Tengah-tengah. Susah tak? Dah cari setahap dah. Yang tadi tak perlu tahu umur pun, kau cari lembu je, jalan lah. Kalau kita belajar bab fiqh, lembu ada yang jenis bintu labun, bintu makhat, ada yang hiqqah, ada yang jaza'ah. Tak tahu? Ada yang umur setahun, ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 3 tahun nak masuk 4 tahun, ada yang umur 4 tahun nak masuk 5 tahun. Dan ni nak cari lembu mana? Tuhan kata nak tengah-tengah. Tu tak habis lagi. Bani Israel punya cerita. Ya, fa'alu ma tu'marun. Nabi Musa kata, "Gilah buat apa yang diperintahkan." Tak pergi lagi. Minta maaf orang Terengganu kata tolong molek. Tak maaf tuan. Minta maaf. Pasal tak reti. Nabi kata pergilah buat anu. Dah kata udah kan nak lembu macam mana, pergilah buat. Lembu jangan cari muda, jangan cari tua, tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja. Faham? Itu. Susahlah Bani Israel ni. Dia tanya lagi. Boleh tak tanya lagi? Bangang. Sorry lah tuan-tuan, kadang geram juga dengan Bani Israel ni. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Boleh tak tanya ni nak kala apa? La ilaha illallah. Tu kata tu kata Bani Israel. Patutnya kau dah tahu dah susah dah nak cari yang tua yang muda tu. Cukup lah kau pergi buat. Nabi Musa dah kata fa'alu ma tu'mar. If'alu ma tu'mar. Buat lah. Dia duduk tanya. Boleh tak tanya nak kala apa? La ilaha illallah. Tu tak? Tapi kadang-kadang kita tak. Yalah. Macam orang lelaki juga. Bila bini pesang beli sesuatu, dia pun takut kau nak beli tu tak. Awak nak kala apa lah? Nak kalau pakai beli je baju tu balik apa beli kala gini macam orang tua pula dia kata. Susah juga. Tu ditanya dulu. Tapi ni Bani Israel. Kan? Dia tanya. Baik, Nabi Musa kata, Allah Ta'ala kata qala innahu yaqulu innaha baqaratus safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Dah cari penyakit pula dah. Yang nak cari lembu warna kuning. Warna kuning yang sedap mata memandang. Cari kerja. Lembu yang sedap tengok ni tuan Tetap tengok lembu yang sedap mata memandang. Lembu macam mana? Fikir sendiri lah. Dah cari penyakit dah tuan. Tu dah cari penyakit. Nak warna kuning yang terang, yang sedap mata memandang tengok. Begitu. Susah lah. Kalau tak senang. Kau dah cari penyakit. Yang kita tengok lembu ni, benda lembu gini tak sedap langsung. Tentu raja tengok tak hari raya korban. Berapa ramai saya jumpa kadang-kadang orang-orang yang masuk bahagian ni marah. Marah. Masa orang nak ajak pergi tengok lembu, dia tak nak. Tak apalah, awak pergi je lah, saya wakil kawan. Kawan ni pula atas gambar dia ambil yang Google punya. Yang gambar lembu yang power-power. Tengok, sedap lembu ni. Mari tengok Allah, besar ke kambing lebih kurang. Tengok sakit hati je lah. Jangan buat gitu. Bagi gambar betul-betul. Bagi gambar Google. Dia cari gambar sadung atau nakal ke ni. Baik.
Allahu Akbar. Dia tak puas hati lagi. Dia kata lagi pada Musa, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Boleh tak tanya lagi? Tanya nak lembu macam mana sebenarnya? Innal baqara tashabaha alaina. Kami keliru lagi ni. Tengok, bangang tak bangang. Bani Israel. Nak kata macam, nak kata apa? Cerdik ke gini? Wallahu a'lam. Ini Bani Israel. Lepas kau bagi tahu ni, wa inna insyaallah la muhtad wa inna insyaallahu la muhtadun. InsyaAllah lepas benda ni kami nampak lembu yang macam mana. Dah cari menyakit lagi. Qala innahu yakulu innaha baqaratun la zalunun tusirul ard wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu la'ana ji'ta bil haqq fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Boleh? Nabi Musa kata, Tuhan bagi tahu pergi cari lembu yang tidak bekerja, yang tidak buat kerja berat, tidak membajak, duduk relax main TikTok saja. Dah cari kerja. Dia duduk rumah ke, buat live ke. Dah jadi kerja yang lain pula, satu hal pula. La syiyata fiha, jangan ada kecacatan pada dia. Dah banyak hal. Jadi kalau tak senang, ni nak cari pula. Mana lembu yang duduk lepak-lepak kat rumah main FB je? Payah. Cari pula satu hal. Atau relax aja. Tuan-tuan, ada kisah. Kalau kita tengok dalam ni, dan ni disebut dalam kitab kita ni, disebut tadi bila kita baca tadi, Bani Israel dalam kisah ini terkenal lah. Tapi dalam kitab ni dia sebut, kalau dia tengok kalau kita tengok dekat mana, dan dia ada. Saya pergi baca muka surat 44, patut tak jumpa. Okey, ni bawah ni, mereka pun mencari lembu tersebut, tidak menemuinya. Nampak tak? Cari penyakit. Melainkan jumpa seekor lembu yang dimiliki oleh seorang lelaki yang berbakti kepada ibu bapanya atau salah seorang daripadanya. Syekh Asy-Sya'rawi dia kata budak ni tak ada ayah dah. Dia kata budak ni tak ada ayah dah. Jadi dalam kitab kita ni pun Syekh Ibn Arabi dia juga letak sama ada dia ada ibu bapa lagi ataupun salah seorang dah tak ada. Jadi ikut Syekh Asy-Sya'rawi, ayah dia sudah mati. Cerita dia begini, kata Syekh Asy-Sya'rawi. Sebelum ayah dia meninggal, ayah dia pesan dah ke mak dia. Dia kecil lagi waktu tu. Dia kata, kalau aku meninggal nanti, aku telah tinggalkan untuk anak kita seekor lembu. Yang mana anak kita ni waktu tu anak kecil lagi. Bapak berapa saya tak tahu, tapi kecil lah. Aku telah tinggalkan di salah satu padang bersama lembu lain, dan lembu itu kuserahkan pada Allah Ta'ala untuk jaga. Hebat tak hebat? Aku serahkan pada Allah untuk jaga. Tuan-tuan agak-agak boleh ke begitu? Mana tawakal tinggi sungguh tuan tu. Tawakal tinggi sungguh. Begitu. Jadi tak beratu kisah dululah. Dia kena faham juga kadang-kadang situasi-situasi. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau unta tu sesat, tak cuba cari tuan. Contohlah unta kan nakal. Orang letak sini suruh tunggu sekejap, lagi sekejap lain. Jadi Nabi kata jangan ambil. Nanti biar dia akan jumpa dengan tuan dia sendiri. Tapi bila mari zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman sebut, kalau jumpa unta yang sesat, tolong ambil, pegang, simpan. Kerana zaman tu kalau tak ambil, orang masuk kadang kereta buat lari. Contoh je lah. Gitu. Zaman tu, zaman masa orang tu tak sama. Orang zaman Rasulullah SAW, pegangan dia, kekuatan dia tak khianat barang-barang ni. Tapi zaman Sayyidina Osman, dah ada manusia. Sebab tu masuk je zaman Sayyidina Ali, orang tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa zaman kau ni orang teruk-teruk? Sayyidina Ali kata, kerana nak banding dengan zaman Rasulullah, dia kata kan, zaman kau teruk, orang zaman Rasulullah tak macam gini. Sayyidina Ali kata, orang zaman Rasulullah tu
orang macam aku semua. Orang zaman aku ni orang macam mu semua. Tu jadi gitu. Masalah. Kan? Itu keadaan dia. Jadi payahlah tuan-tuan, payah. Jadi perubahan zaman itu. Jadi tawakal ni sebutlah begitulah. Panjang nak bincang buat tawakal. Cuma cerita ni diceritakan dalam kitab-kitab, dan saya pun tengok Syekh Sya'rawi mencerita cerita ni. Okey, dia sebut, dia kata nanti bagi tahulah anak ni, carilah lembu tersebut. Si bini pun tak tanya, tak ada tanda ke, letak nama ke, tak ada. Tak ada. Bila matilah si ayah ni, besarlah anak, mak dia pesang. Dulu dia kata ayah kita dia tinggal seekor lembu. Pergi cari, ayah tinggal kemu lah, ke kawak lah. Ayah tinggal ni kawak lah, pergi carilah. Jadi anak dia kata, tak apalah, kita cuba cari tau. Lembu ni waktu dia hidup, orang nak pergi dekat dia tak layang. Orang tu maknanya betul-betul bawah jagaan. Orang nak tangkap tak boleh. Betul-betul tak. Maka dia pergi. Bila dia pergi, lembu lain tengok dia mari ni, lari buka-buka jalan. Betul. Sampailah dekat seekor lembu yang besar, sado, warna kuning yang terang, cantik, sedap mata memandang. Tak lari. Akhirnya dia kenal, inilah lembu ya ayah ke. Betul. Jadi silaplah siapa kata lembu tu bodoh. Lembu ni cerdik juga. Betul. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, bila kita serahkan 100% pada Allah, semuanya Allah Ta'ala akan uruskan. Cuma kita ni yakin setakat mana, kan? Kita selalu kata hasbunallah wa ni'mal wakil, bahagian kata dalam hati lagi, cukuplah Allah kan bagi kami sebaik-baik pembantu. Dalam hati ya tidak kan? Kita selalu baca ayat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallah. Oh, sedap bahagia tu. Tapi dah hati susah kan? Betul. Tapi ni nak cerita pada kita, bila dia serah betul-betul pada Allah Ta'ala, alright. 5 tahun Mak Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, buku-buku makanan sikit letak, suruh Imam Ahmad bin Hanbal pergi mengaji, ikut orang ramai tau. Pergilah ikut rombongan ni, pergi cari tok guru ni, pergi mengaji. Kecil dah tuan. Kita darjah 1 tunggu luar anak ni. Macam mana anak aku kan? La ilah. Anak dia tak sayang buku dia. Dia duduk susah hati. Ini keadaan dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jumpalah dia pun peliharalah lembu tu. Dia miskin tu tuan. Dia miskin. Bukan orang kaya. Tapi nak jadikan takdir Allah, satu hari nanti dia akan kaya, tak ada siapa boleh tolak. Kita gitu juga. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan begitu, Allah Ta'ala boleh. Dalam takdir dia, kita tak boleh nak kata apa. Tak ada siapa tahu. Tidak ada siapa tahu. Tapi ingat tak? Dulu, seorang mekanik, kalau tak silap saya, masuk Mojutaria. Ingat tak? Hak yang main pusing tu. Saya pilih konsonan A. Saya tengok tu. Omong berapa halus je tu. Samarin. Adik-beradik. Bukan. Sama ni. Dia ingat nama, power kan. Dia hanya mekanik kata saya. Akhirnya dapat 1 juta masa tu tuan. 1 juta masa tu tahun berapa? Habis orang mengaku anak beranak. Mujur masa tu tak ada WhatsApp. Kalau penuh telefon WhatsApp dia. Saya rasa masa tu handset pun tak glamour lagi kot. Ada duk layang kederingan telefon tu. Habis aku nak beranak. Tak ada siapa tahu dia bakal jadi jutawan. Tahu? Tak apa tahu. Allahumma salli ala sama juga budak ni. Mungkin dalam hati dia tak tahu pun. Maka marilah geng-geng Bani Israel ni nak cari lembu yang Allah Ta'ala suruh cari tadi. Cari yang ni tak jumpa. Masuk tengok lembu Pak Mak, tak berkenang. Tengok lembu ni tak kena. Lembu ni kata kuat bekerja. Tak main TikTok saja. Tak ada. Lembu
Lah cari punya Google adalah orang buat iklan. Siapa nak cari lembu di sini. Contoh tak ada pun tuan-tuan. Akhirnya pergi jumpa. Tengok lembu. Tanya lembu siapa. Orang bagi tahulah lembu budak ni. Gilah cakap dengan budak tu. Budak tu kata tak boleh. Aku kena tanya mak dulu. Kalau mak aku kata boleh lah. Gilah jumpa dengan mak pula. Makcik jual lah lembu ni ke kami. Kang, kami nak beli lembu ni. Makcik ni kata tak boleh. Ni lah satu-satu pusaka ayah dia tinggal. Kau kan kita, satu pusaka tak nak jual. Sampai mati-mati ke diri. 3 generasi. Rumah tu buruk tak jual-jual. Tuan-tuan, pergi lah banyak tempat tuan-tuan akan tengok. Dulu rumah tu memang meriah. Sekarang lah. Tengok mak. Pasal anak-anak tinggal. Suruh jual, tak nak jual. Kan, macam-macam lah. Tak apa, ikut anda. Benda boleh, tak masalah. Cuma nak bagi tahunya, tak nak jual. Makcik ni kata tak nak jual. Ni je lah satu-satu hak ayah ditinggal. Jual lah makcik. Kita belilah. Bincang punya bincang. Kang, nak beli berapa? Bani Israel ni kata, belilah banyak ni. Tak apalah. Tak nak harga tu. Kang, kami ni orang susah kalau harga tu tak padang. Akhirnya biar saya bincang anak dulu. Dia berbincang anak ni. Keluarlah satu harga. Harga yang di-charge pada waktu itu, dan Bani Israel pun sebab dia benak sangat, kena begini, banyak tanya sangat. Kami nak setiap helaian bulu tadi adalah dengan satu emas. Saya tak tahu berapa gram dia minta untuk satu emas tu Tapi Syekh Sya'rawi sebut setiap bulu tu dibayar dengan satu emas. Kalau dalam kitab kita ni, bayaran emas sebanyak dapat dimuatkan oleh kulit lembu. Jadi maksudnya kalau emas tu boleh bukuh kulit lembu tu banyak mana? Tu dah ni. Tapi kalau ikut Syekh Sya'rawi dia kata ikut berapa helai bulu tu bayar. Tuan-tuan. 1 gram berapa sekarang? 400 tak? Dah kira lah. Terus sebut kan? Lalu mereka berusaha mendapatkan emas tu. Tak pasal-pasal kena cari emas pula. Tadi cari lembu kena cari emas pula. Kena cari emas. Jadi kalau ada orang kata emas tidak banyak sebelah sana, saya pelik sikit. Ada orang kata emas ni banyak belah timur ni saja, tengah-tengah ni saja. Tan. Yang pertama, kalau tuan-tuan ingat, antara orang yang Allah bagi buat emas ini, ilmu buat emas ni, duduk belah sana. Nama dia Qarun. Nama dia Qarun. Sebab tu, apa saja harta yang tuan-tuan temu dalam tanah, harta dia. Ni harta Qarun ni. Kan? Bila dia sampai sini pun tak tahu. Wallahualam. Harta dia juga. Tapi nak bagi tahunya, kalau ada orang kata belah sana tak banyak emas, jadi saya agak pelik lah. Termasuklah kalau sebanyak ini emas, agak-agak nak senang ke nak cari tu tak? Orang banyak ni, orang cari. Lalu mereka pun cari. Akhirnya bayar, bila dah bayar pada dia, tak boleh transfer lah pasal emas. Dia tak ada. Dia tanya, ni QR ada QR? Tak ada lah. Gitulah tak. Lelaki yang dahulunya miskin itu, dia jadi kaya raya. Allahu Rabbi. Tak ada siapa tahu. Asalnya miliki seekor lembu je, tak tahu. Seekor lembu ni kalau tempat kita 5-6 ribu je baru, tak ada jadi jutawan pun. Begitu. Tu pun nak tidur tak senang. Orang ambil lembu aku nanya. Betul tak? Jadi kalau ikut keadaan zakat pun tak kena zakat lagi seekor lembu ni. Awak ada berapa ekor lembu? Ada seekor. Tak kena. Kalau nak kena zakat kena ada 30 baru kena zakat. Ni tak apa pun. Seekor. Jadi dah bayar, jadi kaya raya. Ni cerita dah ni. Akhirnya lelaki dahulunya miskin tu menjadi kaya raya. Kemudian mereka menyembelih lembu itu. Sebab
Allah Ta'ala suruh sembelih. Fazabahuha, mereka sembelih. Tapi Allah sebut dah ni, wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tak buat tu. Sebab banyak cakap dan susah nak cari lembu. Hampir mereka tak boleh buat. Sedangkan dah jadi perintah dah. Baik, apa berlaku? Lepas dia sembelih, lalu disuruh untuk ambil sebahagian daripada badan lembu tu tadi. Ada dalam kitab-kitab tafsir kata ambil bahagian peha. Ada kata ambil ini. Tidak ada sebutan yang khusus. Tak ada. Yang ada ambil saja bahagian anggota lembu. Ambil mana-mana. Lidah boleh lidah. Kalau ikutnya ambil lah. Ekor boleh ekor. Boleh ikut anda. Maka dia ambil. Apa dia buat? Dia pergi dekat mayat tu tadi, pukul mayat tu. Bangun mayat tu tahu. Bangun. Tak adalah bila kena pukul tu mayat tu bangun. Aduh sakit je kena pukul aku. Tak ada, bukan begitu. Kayak itu. Kerana ini perintah Allah. Bila bangun, si mayat tersebut. Dalam ni dia sebut aku dibunuh oleh si fulan. Dalam beberapa kitab tafsir, antaranya kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran, kitab Imam Al-Qurtubi, dia sebut yang bunuh aku, yang orang pertama kata, siap ni ada mayat ni, orang tu lah. Orang tu. Ingat tak mula-mula kan? Dia kata mayat apa ni? Apa tu kamu bunuh ni? Biasalah gitu tuan. Yang mana biasa dia berak tepi jalan, dia kata, "Tai siapa ni?" Padahal dia yang berak. Kuasa tu. Kan ramai jenis gitu. Dia duduk dalam majlis, dia terkentut selur, semua bau busuk. Dia pun cuit member. Kau kentut ke? Kan? Mandar dia. Padahal dia kentut. Kuasa sungguh. Ni jenis gini ramai perkara ini. Jadi Allah Masa Muhammad, bangunlah mayat tu tadi. Ini syariat zaman Nabi Musa. Jangan buat zaman kita begini. Jangan buat begitu. Awak nak tahu ada pembunuhan tak? Ada. Pergi sembelih lembu dulu. Jangan buat gitu. Lepas tu ambil benda ekor lembu pergi katok pula mayat. Bukan begitu lah. Ada buat begitu. Pergi pukul lah. Tak boleh. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka tahulah siapa pembunuh. Dan di sinilah asal kes suruh cari lembu ni lah asalnya. Surah ini dinamakan dengan Baqarah. Ni. Jadi kita tahulah, oh inilah sebab kenapa dia dinamakan Baqarah. Tu Allah Ta'ala kata, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى. Macam tu lah Allah hidupkan yang mati. Tak ada susah pun. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Orang yang mati boleh hidup. Ini salah seorang yang mati, Allah Ta'ala hidupkan balik. Cuma bukan dia hidup lama lah. Lepas dia bercakap tu dia mati balik. Bukan, oh hidup balik aku seronok lah. Tak. Lepas tu dia mati balik. Mati balik. Cuma kalau orang kata macam mana Allah Ta'ala hidupkan, ni bukti. Sangat senang pada Allah Ta'ala. Lalu dia bersebut aku dibunuh oleh si fulan. Maka selesai kes ni. Habis tutup perbicaraan. Tahulah siapa pembunuh. Begitu. Baik. Persoalan kedua, keharusan membicarakan perihal Bani Israel. Kenapa harus? Kita akan tengok nanti dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, salah dan silap datang pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.